Muhyiddin Yassin pernah kata PAS adalah parti ajaran sesat, hipokrasi atau prinsip. Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan membincangkan isu yang sedang panas di arena politik Malaysia. Kenyataan kontroversi tentang PAS yang dikatakan parti ajaran sesat. Apakah benar wujud sikap hipokrasi dalam reaksi PAS terhadap kritikan terkini? Mari kita bongkar satu persatu. Baru-baru ini Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming menganjurkan program sambutan Krismas rasmi di pejabat kementeriannya. Majelis ini yang sepatutnya menjadi acara simbolik perpaduan dan keharmonian berbilang kaum di Malaysia bertukar menjadi isu panas apabila Nga Korming membuat kenyataan yang mengaitkan PAS dengan istilah parti ajaran sesat. Kenyataan ini ternyata mencetuskan kemarahan dalam kalangan penyokong dan pemimpin PAS dengan tindak balas yang pantas berupa laporan polis dan ancaman tindakan undang-undang. Setakat semalam, sebanyak 69 laporan polis telah dibuat oleh ahli dan penyokong PAS di seluruh negara. Lebih daripada itu, PAS juga merancang untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran sebagai tanda protes terhadap kenyataan tersebut. Namun, apa yang menimbulkan persoalan ini ialah kenyataan serupa pernah diungkapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu dan bekas Perdana Menteri Malaysia ketika beliau masih berada dalam UMNO. Ketika itu, Muhyiddin pernah melabelkan PAS sebagai parti ajaran sesat karena perbezaan ideologi politik. Namun, anehnya, reaksi PAS ketika itu jauh lebih tenang dan terkawal. Tiada laporan polis yang berjumlah puluhan, tiada demonstrasi besar-besaran, dan tiada ancaman saman seperti yang kita lihat dalam kes Nga Korming hari ini. Mengapakah reaksi PAS berbeza kali ini? Adakah ia kerana kenyataan itu datang daripada seorang menteri dari DAP dan bukannya seorang pemimpin Melayu Islam seperti Muhyiddin? Persoalan ini menimbulkan tanda tanya yang lebih besar. Adakah PAS benar-benar serius dalam membantah program sambutan agama bukan Islam yang dianjurkan oleh agensi kerajaan? Jika iya, adakah mereka juga akan mengambil pendirian yang sama terhadap sambutan Deepavali yang dianjurkan oleh kerajaan untuk masyarakat India? Bagaimana pula dengan sambutan Gong Si Fa Chai untuk masyarakat Cina? Atau pesta keamatan dan gawai yang diraikan dengan penuh meriah di Sabah dan Sarawak? Sekiranya PAS konsisten dalam pendiriannya, maka mereka wajar berani menyatakan pendirian ini secara terbuka dan bukan bersifat selektif dalam tindak balas mereka. Selain itu, kenyataan Nga Korming dan tindak balas PAS juga membuka ruang untuk kita melihat kembali prinsip kebebasan beragama yang termaktub dalam perkara 3 dan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3 menyatakan bahwa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain bebas untuk diamalkan dalam keadaan aman dan harmoni. Perkara 11 pula dengan jelas memberi jaminan terhadap hak setiap individu untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Oleh itu, tindakan Nga Korming menganjurkan sambutan Krismas di pejabat kerajaan sebenarnya tidak melanggar mana-mana prinsip asas perlembagaan. Jadi, mengapakah PAS begitu keras membantah acara tersebut? Adakah ini berkait rapat dengan sentimen politik atau sekadar memenuhi agenda tertentu untuk mengekalkan sokongan pengundi konservatif? Banyak penganalisis politik berpandangan bahwa tindakan agresif PAS dalam isu ini lebih kepada permainan politik daripada prinsip yang konsisten. Dengan pilihan raya umum ke-16 semakin hampir, setiap isu yang dapat membangkitkan emosi pengundi akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh mana-mana parti politik, termasuklah PAS. Malah ada juga yang berpendapat bahwa tindak balas ini bertujuan untuk menutup kelemahan dalaman parti dan mengalihkan perhatian daripada isu-isu lain yang lebih mendesak seperti ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di pihak lain, kenyataan Nga Korming juga tidak terlepas daripada kritikan. Sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab, beliau seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan yang berpotensi mencetuskan ketegangan antara kaum dan agama.
Dalam suasana politik yang semakin tegang ini, setiap perkataan dan tindakan pemimpin akan diperhatikan dengan teliti oleh rakyat. Namun, ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mana-mana pihak menggunakan isu ini sebagai modal politik untuk meraih sokongan. Apa yang lebih penting di sini ialah persoalan konsistensi. Jika benar PAS membantah sambutan Christmas di pejabat kerajaan karena ia bertentangan dengan prinsip parti, maka mereka juga harus bersikap konsisten terhadap sambutan perayaan agama lain yang dianjurkan oleh agensi kerajaan. Sebaliknya, jika tindakan ini hanya bersifat selektif, karena kenyataan tersebut datang daripada seorang pemimpin DAP, maka ini jelas menunjukkan sikap hipokrasi dalam pendekatan PAS terhadap isu ini. Isu ini juga membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Bagaimanakah masa depan hubungan antara partai politik dalam kerajaan perpaduan dan blok pembangkang? Adakah isu seperti ini akan terus digunakan sebagai senjata politik untuk memecah belahkan perpaduan rakyat Malaysia? Atau adakah kita akan melihat pendekatan yang lebih matang daripada kedua-dua pihak untuk menyelesaikan perbezaan ideologi dengan cara yang lebih harmoni dan profesional? Di hujung perbincangan ini, kita sebagai rakyat Malaysia harus berani bertanya, adakah isu ini benar-benar tentang prinsip agama atau sekadar permainan politik untuk meraih sokongan tertentu? Adakah kita sebagai rakyat akan terus terperangkap dalam retorik politik yang tidak membawakan manfaat kepada pembangunan negara? Kami di Currents VMY serahkan persoalan ini kepada pendengar-pendengar semua. Apakah pandangan Anda tentang isu ini? Adakah PAS bersikap hipokrit atau adakah mereka hanya mempertahankan prinsip yang mereka pegang selama ini? Atau mungkin Ngakorming juga patut dipertanggungjawabkan atas kenyataan yang mencetuskan kontroversi ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah dan kongsikan pendapat Anda. Jika Anda suka perbincangan ini, tekan butang like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak terlepas konten yang menarik seterusnya di Currents VMY. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Currents VMY mencorak perspektif, membina pemahaman. Sekian, terima kasih.